Kaidah yang ke-51. As-sifah idza waqa'at lin-nakirah fahiya mukhassisah wa in ja'at lil-ma'rifah fahiya muwaddihah. Sifat bagi isim nakirah mentakhsiskan maknanya. Jika ia menjadi sifat bagi isim ma'rifah, maka ia menerangkan maknanya. Bukan mentakhsiskan, tapi menerangkan, menjelaskan maknanya. Keterangan sifat sama ada ia berupa mufrad, jumlah atau syibhu jumlah bagi isim nakirah, bertindak mentaksis atau mengkhususkan maknanya. Jika ia menjadi sifat bagi isim ma'rifah pula, maka ia menerangkan dan menjelaskan makna mausufnya. Contoh pengaplikasian kaedah ini untuk bahagian pertama, yaitu sifat bagi isim nakirah dapat dilihat pada dua firman Allah di bawah ini. Ini contoh pertama. Bahagian yang bergaris di bawahnya di dalam ayat dan terjemahannya yang diberikan adalah yang berkenaan. Perkataan mukmin adalah sifat bagi isim nakirah sebelumnya, yaitu rajul, seorang lelaki maksudnya. Ia bertindak mentakhsiskan makna seorang lelaki yang terlalu umum itu. Cuba kita perhatiin, wa qala rajulun mu'minun. Kalau kita kata rajulun setakat ni saja terlalu umum, nakirah, tak tahu siapa pun, tak ada bayangan langsung tentang lelaki itu. Tak ada bayangan langsung. Lelaki ni terlalu luas. Lelaki mukmin, lelaki kafir, lelaki mulia, lelaki hina, lelaki gila dan sebagainya, boleh semua. Terlalu umum lelaki itu. Dengan sebab mukminun ada ni, mukminun ini jadi sifat kepada rajulun. Jadi apa peranan, apa faedah yang diberikan oleh sifat ini kepada isim nakirah? Apabila dia jadi sifat, dia mentakhsiskan. Ini orang panggil mentakhsiskan, mengkhususkan sedikit makna dia tu, menyempitkan sedikit makna dia yang terlalu luas. Seorang lelaki boleh jadi lelaki mukmin, lelaki kafir, lelaki tua, lelaki muda, lelaki apa-apalah boleh sebut lah, terlalu umum. Tapi bila kita sebut lelaki mukmin, maka dah ada sedikit gambaran itu. Mana tentu dah terkeluar lah lelaki kafir. Ni bukan orang kafir yang kata macam ni. Yang berkata begini ni kepada Fir'aun ni ialah orang mukmin. Cuma nama dia tak tahu sebab dia tidak ma'rifah. Kalau ma'rifah tu baru jelas nama. Macam Yunus tadi, Yunus jelas nama orang sebab dia isim ma'rifah. Tapi kalau mukmin ni masih luas juga lagi. Tapi ikut mana-mana pun lebih sempit makna dia tu daripada rajul sahaja. Jadi faedah sifat kepada isim nakirah ialah ia mentakhsiskan. Itu dalam istilah dipanggil mentakhsiskan maknanya. Mentakhsiskan mukhassisah, mentakhsiskan makna yang terlalu umum itu rajul itu kepada rajul mukmin sahaja. Tapi rajul mukmin pun masih luar lagi. Rajul mukmin ni orang ni pun rajul mukmin, orang ni pun rajul mukmin. Itu dia tidak sebut. Sekurang-kurangnya ada dah takhsis. Di sinilah yang naknya. Cuma ayat nak bagi semua tu sebab nak bawa yang lengkap lah, bawa yang lengkap. Adapun tempat yang berkenaannya ni lah, ini orang panggil sifat mufrad. Sifat mufrad. Yang kedua, bahagian yang bergaris di bawahnya di dalam ayat dan terjemahannya yang diberikan adalah yang berkenaan. Perkataan mukminah adalah sifat bagi isim nakirah sebelumnya, iaitu amatun, seorang hamba perempuan. Ia bertindak mentakhsiskan makna amat yang terlalu umum itu dengan mukminah. Demikian juga perkataan mukmin, itu ada silap tu, kalau ada nota tu silap.
dia tu mukminah, sebenarnya mukmin, min. Ia mentaksiskan makna abd, wala abdun mukminun, hamba lelaki yang terlalu umum. Jadi di sini wala amatun mukminatun, amatun sebenarnya amatun itu mausuf, lam tu bukan, wow tu cerita lain pula, wow dan lam tu cerita lain, tak apalah, kepada orang yang belajar dia tahu. Amatun itu mausuf, mukminatun sifat. Sifat ni sifat kepada isim apa? Mausuf dia tu ma'rifah ke nakirah. Bila sifat mausuf dia nakirah, dia memberi makna apa? Dia mentaksiskan umum isim nakirah yang tersebut sebelumnya. Itu makna taksis. Maknanya makna amah yang terlalu umum itu terikat sedikit, jadi sempit sedikit. Macam tadilah, macam tadi hamba mukmin, ni lelaki mukmin tadi. Lelaki itu terlalu umum. Ni amah mukmin. Kalau amah saja terlalu umum. Mukmin jadi khusus. Khusus, taksis. Amah tu jadi khusus dengan yang mukmin yang dimaksudkan di sini. Padahal amah tu yang tidak mukmin pun ada juga. Amah Melayu ni lain cerita pula. Amah Melayu ni, amah Melayu tu yang kerja dekat hospital ke apa tu, itu amah. Ini lain, ini hamba perempuan yang zaman dulu tu boleh dijual beli tu, itu hamba yang dimaksudkan di sini. Baik, dia memberi makna taksis. Taksis ni sempit sikit makna dia tu, sudah jadi sempit sedikit. Kalau orang yang belajar nahwu dia tahu. Dengan sebab itu isim nakirah di sini boleh jadi mubtada. Ni nakirah di sini dari segi i'rab dia jadi mubtada. Kenapa dia boleh jadi mubtada? Sebab ada musawwirnya. Yang ni sesuatu yang membolehkan dia jadi mubtada, iaitu apa dia ni panggil nakirah mukhassasah. Itu mengikut kaedahnya. Bila nakirah tu mukhassasah, dia ada makna ma'rifah sedikit. Bila ada makna ma'rifah sedikit, situ sebab dia boleh jadi mubtada. Sebab mubtada ni sepatutnya ma'rifah lah, isim ma'rifah lah baru boleh jadi mubtada. Ni tidaklah kata jadi ma'rifah penuh, tapi sedikit sebanyak sudah ada pengenalan. Jadi ada dah macam separuh ma'rifah. Dengan sebab itu dia boleh jadi mubtada. Kalau tidak memang tak boleh, salah. Lepas tu kita kata takkanlah Quran pula salah. Tak salah lah. Inilah dalilnya orang yang belajar nahwu, dia kata apa dalil? Isim nakirah boleh juga jadi mubtada. Ni dalil ni. Tapi kalau isim nakirah saja, isim nakirah tak boleh. Dia kena ada benda lain. Misalnya sifat yang mentaksiskan dia, baru boleh. Sama juga wala abdun mukminun, sama juga. Contoh pengaplikasian kaedah ini untuk bahagian kedua, iaitu sifat bagi isim ma'rifah pula dapat dilihat pada dua firman Allah di bawah ini. Bahagian yang bergaris di bawahnya di dalam ayat dan terjemahan yang diberikan adalah yang berkenaan Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah, dan kalimah-kalimahnya adalah sifat bagi warasulihi yang tersebut sebelumnya. Oleh kerana perkataan warasulihi itu satu isim ma'rifah. Ma'rifah dia dengan apa? Dengan idhafah situ. Tak apalah. Maka sifat yang datang selepasnya bertindak menjelas dan menerangkannya. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya yang menyampaikan berita daripada Allah, yang beriman kepada Allah dan kalimahnya, yakni ajarannya. Jadi ini sifat ni, ini semua sifat kepada mausufnya yang ma'rifah. Bila begitu dia memberi makna menjelaskan, muwadjihah. Sifat bagi isim ma'rifah memberi makna menjelaskannya. B. Jadi macam tadi juga bahagian yang bergaris itu yang berkenaannya. An-nabiyyun itu isim ma'rifah. Alladzina aslamu itu sifat. Sifat bagi isim ma'rifah adalah muwadjihah. Dia menjelaskan, menerangkan nabi-nabi itu.
Apa sifatnya, apa pekerjaannya, menjelaskan. Ini kaedahnya. Banyaklah yang kita bertemu sebenarnya. Kita selalu bertemu tapi kita tak perasan saja. Tak perasan. Itu contoh tadi itu. Kalau kita nak tengok di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Allah mausuf, Ar-Rahman sifat, Allah itu isim ma'rifah, maka Ar-Rahman itu muwaddihah, sifat yang menerangkan Allah itu apa, siapa, macam mana sifat dia. Sebab kita nak tahu ni, tahu dengan sifat. Sifat itu yang menjelaskan suatu benda ni. Misalnya kita kata ni hitam. Kalau tak ada hitam, tak jelas. Sifat hitam itu sifat. Itulah yang menjelaskan warna benda tu. Sifat besar, rumah besar. Rumah besar. Sifat itulah yang menjelaskan rumah tu besar ke kecil ke macam mana. Itu muwaddihah orang panggil. Misal di sini, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin ini sifat kepada Allah tu. Sifat kepada Allah, rabbil alamin. Ini orang semua orang panggil sifat muwaddihah. Dan kalau kita pergi pada sini, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu sifat kepada al-muttaqin. Al-muttaqin itu ma'rifah kan kira? Ma'rifah. Bila ma'rifah, sifat itu sifat muwaddihah orang panggil, bukan sifat mukhassisah. Tu ya, sebenarnya kaedah mana-mana pergi pun sama macam tu.